yang dapat menjimatkan masa kita ketika menonton TV. Oh crap, cut the bullshit. Tell the truth. Okey. Relax. Ada ke orang yang suka tengok iklan? Kita bang, kita. Wah, lolok je. Aku rasa majoriti kita semua tak suka iklan. Tapi sampai ke satu tahap, kita terpaksa juga untuk membiasakan diri. That's fine. Tapi yang jadi masalah, bila iklan tu muncul tengah-tengah klimak. Why? Lepas tu asyik tayang iklan yang sama. Tapi mungkin untuk sesetengah orang iklan ni penting lah juga. Kata dah tadi kan. Sebagai contoh, mungkin ada orang yang nak cari produk untuk mencerahkan kulit. Perlulah kot nak tengok iklan. What's up? Jerawat. Ia hanya muncul apabila seseorang amat memerlukan wajah yang licin dan mulus pada event atau saat yang paling penting. Jerawat, kalau kau picit sampai terkeluar isi, well, congratulations. Berbaloi lah. Tapi kalau kau picit dan picit lagi tapi tak keluar apa-apa juga, maka bersedialah untuk menerima kesakitan yang paling dahsyat dapat ke-21. Ia juga merupakan tetamu yang tak diundang. Bila orang lain menghina mereka, kita pula yang kena tanggung malu. Kenapalah jerawat ni wujud? Menyusahkan. Diorang ni gangster. Sekali kau usik, habislah diorang bawa geng. Jerawat kalau satu boleh go lagi, tapi kalau dah banyak sangat, pakcik ni muka saya. Oh, ingatkan Braille. Buruknya tulisan. Korang boleh jadi survivor jerawat, tapi korang tak boleh sembunyikan kesan dia. Bila berjerawat ni, kau juga akan berisiko untuk ditarik oleh penjual produk krim muka dekat shopping mall. Percayalah, aku dah kena. Untuk orang yang tak berapa kuat mental, jerawat ini akan menyebabkan keyakinan seseorang tu berkurang. Kau akan rasa insecure, rasa macam semua orang tengah tengok jerawat kau instead of fokus dekat bahagian lain. Ya ampun, pasti dia lagi ngelihatin jerawatku. Malu amat. Brengsek. Gue mau berak di mana ini? Pernah satu hari tu aku ada singgah untuk berhenti makan di sebuah kafe lepas aku habis kelas. Yap, aku seorang diri. Tapi itu bukan masalah. Masalah bermula bila aku terdengar suatu perbualan di meja yang ada agak dekat dengan aku. Apa yang berlaku adalah aku terdengar perbualan antara dua orang yang lebih kurang macam ni. Weh, apa pasal muka kau berjerawat doh? Kau pakai pencuci muka tak? Mesti sakit kan kalau picit? Kau nak aku picitkan? Wow. Kejap. Pertama sekali, kenapa dia nak picit jerawat member dia? Dah sangat-sangat ke? Ini mesti rindu main bubble wrap. Come on guys, chill. I mean like, mempunyai jerawat bukanlah satu jenayah yang kita kena ambil serius pun. Muhammad Janin, anda didapati bersalah kerana memiliki 5 biji jerawat tanpa alasan yang kukuh. 2 di dahi, 2 di pipi dan 1 lagi di tempat yang saya tidak dapat untuk katakan. Kita sebagai manusia yang normal memerlukan motivasi supaya kita dapat melangkah ke tahap yang lebih baik. Motivasi boleh datang dalam pelbagai bentuk, daripada segi makanan, hadiah, orang yang kita sayang maupun dalam bentuk duit. Sebagai contoh, bila korang rasa macam malas nak study, kemudian korang teringat pesan mak ayah korang, terus korang rasa macam termotivate. Abang, Sam ni for flat tau. Oh. Ada juga jenis motivasi dalam bentuk program. Aku ingat lagi masa aku tingkatan 2 dulu, sekolah aku ada buat satu program motivasi di sebuah masjid yang bernama Masjid Putih Cendering. Kenapa nama Masjid Putih Cendering? Sebab dia masjid warna putih and ada kat Cendering.
Google lah sendiri sejarah dia. So pada malam motivasi tu kita orang diarahkan untuk lukis gambar mak ayah masing-masing dan tulis perkara yang kita orang nak cakap kat diorang atas sehelai kertas. So aku pun lukis dengan lukisan yang paling cantik seumur hidup aku. Kemudian kita orang diarahkan untuk lipat kertas tu untuk dijadikan sebuah jahit kertas. Bila semua dah siap, motivator tu pun suruh kita orang lancarkan jahit tadi seolah-olah macam kau nak sampaikan surat tu dekat mak ayah kau lah. Macam tu lah kot. Semua jet tadi dikumpulkan balik dan dimasukkan ke dalam beg plastik. Arahan seterusnya adalah kita orang kena duduk mengelilingi beg plastik tadi. Semua orang rasa happy dan ada yang masih sembang pasal jet siapa yang paling jauh. Tiba-tiba motivator tu tendang beg plastik yang berisi gambar mak ayah kita orang. Kita orang macam, apa hal pula dia ni? Member-member aku semua bengang lah kan. Maka tercetuslah peperangan. Insaf je kita orang kerja kan. Tak ada pun sampai macam tu. Secara jujur kita orang memang bengang gila. Tapi sebab kita orang kecil lagi masa tu dan dia dah tua. Kita orang hormat orang tua, okay? Like, hormat gila. And dia keep on tendang plastik tu sampai terpelanting isi-isi dia. Lepas tu boleh dia cakap, awak cakap awak sayang mak ayah awak. Tapi awak baling gambar mak ayah awak macam tu je. So tak ada masalah lah kan kalau saya tendang. Ada siapa-siapa yang berani kutip? Kemudian Irfan terus bangun dan dengan selamba badak dia pergi kutip kertas-kertas yang bertaburan tadi. And to be honest, dia agak tergamam. Berani-beraninya kau. Sehingga hari ini monumen untuk mengenang keberanian Irfan masih tetap berdiri gah di depan pintu masuk sekolah kami. JK, just kidding. Tapi still lah apa yang Irfan buat tu kita orang salute. So macam yang korang jangkakan, malam tu berakhir dengan kita orang berpelukan dan bersalaman dengan dia. Macam tak ada apa yang jadi. Dia minta maaf dengan kita orang dan kita orang pun minta maaf dengan dia. Walaupun aku still tak faham kenapa dia buat macam tu. Macam-macam kau tak akan faham benda yang kami buat back to